Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke The Funnel Show. Pot lepak usahawan awesome. Saya host anda, Fadil Rasul. Saya host kedua anda. Oh, host kedua. Siapa tu? Husna Syira. Jadi kepada anda kena buat apa Husna kalau awal-awal rancangan ni? Of course, anda kena like dan subscribe ke YouTube Fadi Ghazali. Dan wajib stay tune sehingga habis rancangan kerana kita nak bongkarkan pelbagai misteri minggu ni. Stay tune guys. Okey, viral kali ini. Apa dia? Apa yang viral ni Husna? Viral gila sekarang ni yang berkaitan dengan warga asing Warga yang asing. nak masuk ke salah satu kedai dekat salah satu shopping kompleks lah. Yang terkemuka di Malaysia lah senang Betul, cerita. yang terkemuka di Malaysia. Apa yang berlaku sebenarnya Husna? So yang berlaku sebenarnya dia cuba untuk masuk ke dalam kedai tersebut tetapi tidak memakai mask. Wish, mana boleh ke ada SOP lagi? Betul. So warga asing yang menjadi viralnya sebab dia mengamuk. Mengamuk pada kejadian tu, dia mengamuk sebab of course pekerja di kedai tersebut tak membenarkan untuk dia masuk. Betul lah tu sebab peraturan. Betul, peraturan kan. So yang bagusnya adalah sebab pekerja tersebut dia masih mengamalkan SOP dan tak membenarkan dia masuk. Dan bila tak benarkan masuk tu, warga asing tu dia marah lah. Dia marah. Bila marah, dia pula yang keluarkan handphone. Dia marah. Dia pula nak viralkan diri dia. Betul, dia viralkan diri dia tu. Betul. So yang seterusnya of course lah bila bila dah viral, of course kita ada netizen. Yes, tentera bawang attack. Netizen tersebut memuji sikap pekerja tersebut. Okey, kenapa Ustaz? Sebab dia berlaku tegas. Tak ada firm SOP. Firm tak ada dia SOP. Firm dan tegas lah kan. Tegas firm tu lain sebenarnya Ustaz. Okey, seterusnya. Okey. So dia pun dia memuji sikap pekerja tersebut. Dia tu netizen memuji sikap tersebut dan dia ramai-ramai lah sambung lah. Oh, senang Ustaz dia. Dan ramai-ramai lah yang tertariknya bila netizen dah macam kecam. Yalah biasalah kalau dah macam ni memang netizen tentera bawang kita nombor satu. Tapi yang saya paling tertarik Husna bila kita punya salah seorang menteri KJ ataupun yalah sebut dia KJ memang orang kenal lah kan, Khairy Jamaluddin keluarkan satu ciapan bahasa Melayu. Kita buat research. Apa ciapan KJ Husna kalau Husna boleh ingat? Dia ada mengeluarkan satu statement lah dekat Twitter beliau di mana dia ada mengatakan bukan Twitter lah. Twitter bukan CR. Muka kena pusing CR. Twitter. Gitu. Okey, sambung balik. Di mana dia ada kenyataan when it Romans do what Romans do. Okey. So dia sebenarnya dia mengatakan setiap negara tu bila bila anda berada di negara tersebut, anda perlu patuhi apa yang negara tersebut tetapkan. Same goes to Malaysia. So Malaysia masih mengamalkan SOP, memakai mask, perjalanan sosial, betul? Betul. So mudah faham macam ni lah. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengucap. Mengaum lah. Betul lah kan, mengucap lah dan makan lah kan. Okey, jadi saya suka statement KJ juga di mana beliau adalah seorang menteri pun firm tentang SOP yang sedang berlangsung di negara kita. Sebab kita masing-masing nak kita jaga kita. Betul tak Husna? Betul. So berkaitan kita bercakap tentang Khairy Jamaluddin selaku kita punya menteri kesihatan, dia juga telah mengeluarkan kenyataan di mana pada 31 Oktober nanti kita akan berada di fasa endemik. Endemik tu apa Husna? Saya tahu appendix ke? Appendix sakit mulut tu. So, endemik tu bermaksud adalah kita berada di fasa di mana kita bukan terlalu bebas, tetapi kita boleh hidup dengan virus tersebut. Dia macam jadi denggi, HIV, semua dah macam long lasting lah, endemik lah tu. Faham. So, bila kita berada di fasa endemik ni bukan bermaksud kita mengaku kalah, tapi kita perlu hidup dengan virus tersebut. Even WHO juga mengeluarkan amaran di mana COVID-19 ni dia akan berlangsung sehingga tahun hadapan 2020. Masya Allah, lama ni lagi. Saya doakanlah semoga kita semua yang menonton rancangan ini dijauhkan dengan wabak COVID-19. Amin. Okey, seterusnya Ustaz. Of course apa? Sambung ke siang Ustaz? Saya nak sambung lagi. Saya nak buat pesanan. Walaupun kita berada di fasa endemik, pastikan anda masih memakai mask, masih menjaga penjagaan sosial sebab kita jaga kita. Allah jaga semua.
Barang baik minggu ni. Selalunya kalau barang baik saya selalu digandingkan dengan Sis Husna kita. Tapi ada kata Alah Fadil ni cap lah. Takkan saya nak review. Okey lah. Dia ada je kat belakang ni. Dia tengok je saya. Pandai mengelak ni. Okey. So, jadi minggu ini kita ada. Tak lain tak bukan. Kalau tengok kotak, tengok topi ni. Ramai rakyat Malaysia pun sudah memakannya. Iaitu The Capal. Brand ni tak asing lagi. Antara local brand yang terbaik edisi cap ataupun kopiah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana The Capal ni boleh terhasil di market? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, The Capal ni ditubuhkan pada tahun 2015 dan mereka menginspirasi daripada pakaian ataupun sunnah Nabi kita. Contoh daripada sandal daripada sandal itu sendirilah ataupun slipper capal kesayangan Nabi kita. Jadi daripada situ mereka inspired sampailah menjadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok logo The Capal ni yang ada dekat sini, logo ni adalah bentuk kasut capal tu sendiri. Jadi itulah maksud The Capal. Okey tuan-tuan dan puan, dan kemudian tuan-tuan dan puan, kepada pembeli-pembeli The Capal akan rasa sangat-sangat VIP sebab itu janji mereka. Jadi, saya nak tunjuk adakah apa yang dijanjikan itu sepadan ataupun tak. Check it out. Okey tuan-tuan dan puan, sebenarnya The Capal ni ada banyak produk dan banyak edition. Yang menarik dia, macam kalau collector ni memang sukalah dia main edition kan. Di hadapan saya ni ada dua sahaja, iaitu Merdeka Edition dan juga Songket Edition. Okey tuan-tuan dan puan, jadi kat sini kita boleh nampak dia memainkan elemen-elemen edisi untuk memastikan jualan melonjak. Dan setiap edisi ni yang saya diberitahu adalah limited. Dan tuan-tuan dan puan nak tahu, ada banyak lagi edisi-edisi yang ada. Contohnya macam tadi saya sebut, Batik Edition, Dreamber Edition, Futuristic Edition, dan yang paling latest adalah Cap Aswad Edition. Kalau nak tahu nanti bolehlah check it out mereka punya official website, dan dekat situ semua ada harga tertera semua, dan anda boleh tengok sama ada stok masih ada ataupun tak. Boleh je dekat website mereka, ada kat bawah ni website tu. Okey, jadi saya nak review sedikit apa yang menariknya sangat berkaitan The Capal ni sehingga kan menjadi kegilaan khususnya kaum Adam. Kan dia macam kalau lelaki-lelaki ni kalau borak tengok kat apa Capal macam tu. Sebab apa bila boleh jadi excitement macam tu? Disebabkan edition yang terhad dimainkan oleh pengeluar The Capal. Okey, saya nak tengok terlebih dahulu. Memang benar apa yang dijanjikan oleh The Capal. Tengok saja capnya. Capnya disimpan rapi di dalam saya tak tahu nak sebut apa ni, di dalam simpanannya lah. Kan? So dekat sini menunjukkan premium bila kita pembeli rasa premium dan buka. Saya buka. Okey, bila kita buka tuan-tuan dan puan, ini kita boleh nampak, sebab itu namanya Merdeka Edition, di mana ada boleh dikatakan macam elemen bendera Malaysia tu ada. Bendera Malaysia punya elemen ada, dan yang menarik juga di dalamnya, sebenarnya tuan-tuan dan puan, selain daripada bendera Malaysia punya elemen yang berada di atas topi dan juga di belakang ni, okey, di mana kalau kita pakai tuan-tuan, stylo nampak. Nampak macam tu. Nampak tak saya pakai? Okey. Dan yang menariknya juga, edition ini The Capal berkolaborasi bersama Ustaz Don. Boleh nampak ada nama Ustaz Don di sini. Ini dinamakan brand association, di mana The Capal ingin menumpang wave ataupun peminat Ustaz Don untuk ke market mereka. Jadi usahawan pun perlu kreatif. Macam mana anda nak brand associate dengan selebriti ataupun main industri di dalam industri kita. Contoh macam Nike pun ada juga buat macam tu dengan Usain Bolt dah, macam-macam lagi. Okey, kita back to The Capal. So dekat sini kalau anda beli, anda boleh nampak dia tulis The Capal
dah selawat hari ni, Masya Allah. Ini pun buat kita rasa macam seronok je kan. Dia tanya kita dah selawat hari ni, dan kemudian dia tulis premium design made in Malaysia. Dan di dalamnya pula penuh dengan perkataan The Chapal X Don Daniel. Maksudnya The Chapal dan Ustaz Daniel lah, Ustaz Don lah. Kalau kita tengok colournya, dan yang menarik perhatian saya adalah di sini terteranya Sallu ala Nabi. Macam berselawat lah ke atas Nabi kan. Jadi kepada pemakai pun dapat pahala, kepada yang membaca, siapa yang pakai pun mendapat pahala secara tak langsung. Pijak marketing mereka. Tapi seterusnya saya nak review pula kotak. Sekiranya anda beli The Chapal ni, anda akan dapat satu kotak yang saya nampak sangat premium dan eksklusif. Dan colournya sangatlah, dia rasa, dia banyak colour kalau kita tengok, tapi disebabkan elemen eksklusif tu ada, nampak sangat-sangat menyenangkan mata kita. Okey, dan terang-terang kalau Merdeka Edition ni, kita boleh nampak bendera Malaysia kita ada tertera di sini dalam bentuk The Chapal. Dan bila kita buka, pembeli buka kotak The Chapal, anda akan nampak ada pantun yang istimewa untuk pembeli, dan ternyata tertera nama Ustaz Don di sini. Dan ini adalah khat kaligrafi Nabi Muhammad lah namanya. Okey, dan kalau kita tengok dari sudut kotak pula, kualiti kotak, bila saya pegang memang bukan kotak yang murah. Dia sangat premium. Dia bukan lembek, senang cerita. Okey, dan bila buka lagi, tadi ada topi saya dah keluarkan. So bila kita keluarkan satu persatu, macam ni keadaan dalam kotak, color penuh dengan color biru negara Malaysia, bendera kita. Dan ada surat cinta yang diberikan kepada anda. Di sini dia tulis pengurus The Chapal. Okey, dan seterusnya ini tag di topi, edition, semuanya melibatkan edition Merdeka lah, dan ada tahun yang diterbitkan, dan ada stiker Allah Akbar jatuh. Ada stiker juga untuk anda pembeli, dan ada pin The Chapal, dan tak salah saya ada penanda buku. Tapi penanda buku itu nantilah kita tunjuk episod-episod akan datang, insyaAllah. Okey, seterusnya, kalau Merdeka Edition saya telah pun tunjuk kepada anda. Yang seterusnya saya nak tunjuk, ini dia Songket Edition, Kebanggaan Malaysia. Dengan Songket ni mereka memainkan color ataupun elemen hijau kuning yang sangat, ini bukan hijau yang hijau-hijau tau. Ini macam hijau-hijau premium, macam dekat kereta Lotus. Nampak eksklusif di sini. Dan elemen Songket punya corak ni saya sangat minat. Dan di sini juga ada elemen Songket yang dimainkan. Kalau tadi ada nama Ustaz Don, tapi ini adalah melibatkan elemen Songket. Dia tak ada, bukan edisi Ustaz Don lah, cuma dia Chapal sahaja dan selawat kata Nabi. Bahagian dalam juga, di bahagian dalam seperti biasa akan ada pertanyaan, dah selawat ke hari ini. Dan ini adalah New Year Edition pada tahun yang diterbitkan. Dia sebenarnya ada edition. Jadi para kolektor akan menggembari produk The Chapal lah sebenarnya, sebab dia akan kejar edition mana kau ada, gitu. Okey, seterusnya saya nak ambil kotak Batik Edition. Saya ketepikan terlebih dahulu. Merdeka Edition ni saya nak ketengahkan. Bukan batik, Songket. Ingat batik je, tak tahu dah. Okey, so bila saya pegang kotak Songket Edition, sama kotaknya, kotak jenis yang sama, tapi penuh dengan elemen Songket itu sendiri. Di printed, full printed lah. Dan seperti biasa, Chapal punya logo ni pun sudah disongketkan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, dekat sini ada juga kata-kata hikmah dan juga pantun seperti biasa. Tapi kalau kita tengok setiap edition, sebenarnya setiap kotak ni ada pantun yang berbeza. Bukan pakai yang sama je.
Okey, dan seterusnya apa yang berada di dalam? Okey, di dalam kotak ni berbeza sikit dengan Merdeka Edition. Kalau Merdeka Edition tadi color biru, tapi yang ni color hitam, menunjukkan eksklusivitinya Songket. Okey, kita akan dapat surat cinta juga daripada pengurus Decapal. Seterusnya, ini dia. Ini saya sangat suka. Bukan saya suka kontes. Saya suka apa promosi yang dibawakan oleh Decapal diberikan kepada pembeli, untuk pembeli participate. Jadi kepada anda usahawan sana, kalau anda ada buat kontes ke apa, jangan lupa bagi kepada pembeli sebab pembeli akan nak participate. Okey, so ada cara-cara dia dan ini salah satu brilliant strategi untuk mendapat social media free advertisement. Okey. Dan kemudian ini dia yang saya cakap, penanda buku yang tadi dia, tak ada dekat dalam Merdeka Edition yang saya punya ni, tapi ada dekat sini sebab saya tanda buku. Bukan saya punya sebenarnya, ini producer saya punya. Dia kata tanda Al-Quran ke salah saya. Okey, yang ini penanda bukunya macam ni. Kalau Merdeka Edition lebih kurang di saiz yang sama tapi edisi yang Merdeka punya lah. Okey. Ini adalah stiker standard juga. Anda akan dapat stiker pin untuk Songket Edition. Dan mana lagi? Okey. Dan tag berserta tahun yang dibuat. So, saya rasa saya pun terkejut bila tengok ada produk lokal yang mengetengahkan elemen cinta kepada Nabi tapi membawa exclusivity, membuat premium edition. Dan ada banyak lagi produk-produk daripada Decapal. Anda boleh juga pergi ke decapal.com. Okey, ada miswak, ada lanyard, ada macam-macam lagi. Dan ada juga yang saya diberitahu bahawa ada juga tudung dari Decapal. Jadi sekiranya anda ingin mendapatkan produk Decapal, sekali lagi saya beritahu, pergi je decapal.com. Bye-bye. Sebenarnya kami bincang tadi, siapa nak cakap lantak pergi lah. Okey, jadi Husna, saya nak tanya Husna. Husna suka kopi tak? Of course, every day saya kena ada coffee. Lain Even macam. one shot pun jadilah. One shot. Lain macam. Okey, jadi Husna, dalam banyak kopi kan, kopi kan ada banyak jenis, banyak jenama. Husna suka yang paling suka lah kopi apa? Starbucks. Orang kata kopi kayangan. Kayangan. Kenapa suka Starbucks tu Husna? Mesti ada fakta menarik. Ya, betul. Kita akan kupaskan 5 fakta menarik yang menyebabkan anda pasti berebut nak minum kopi. Okey, jom. Check it out. Okey, kepada yang kita dah tahu branding Starbucks tu betul. So, kepada peminat Starbucks, anda perlu tahu juga macam mana permulaan Starbucks tu berlaku. Dan ini, jap Husna. Dan ini wajib para usahawan, penggemar kopi stay tune dengan kami sebab bakal didedahkan rahsia Starbucks pula. Okey, sama Husna. So, sebenarnya founder Starbucks ni pada mulanya dia adalah seorang pelajar yang belajar medik lah. Okey. Nak menjadi doktor. Okey, nak jadi doktor. Tapi disebabkan dia gagal untuk menjadi seorang doktor, dia pun berhijrah. Macam tu. Tak pandai lah. Drop out school. Okey, tak pandai. Dia berhijrah ke bidang yang lain. Kat situ pun kita boleh tengok lah sama dia pandai mencari opportunity lain. Walaupun dia gagal di bahagian yang medik bukan ni, bidang dia. tapi dia mencari opportunity lain dan dia mengajak bermula situlah Gordon. Lupa nama kita tahu. Nama founder dia Gordon. Gordon ni dia bersama rakannya Jerry dan juga Zaf. Buat pertama kalinya, first kali sebenarnya
Starbucks ni mereka ni menjual biji kopi, rempah dan juga mesin kopi. Oh, itu je, dia tak ada kedai kopi lagi. Hanya jual biji kopi, mesin dengan rempah ratus lah. Betul. So, Okey. dan pada 80-an tu, barulah rasminya dia membuka kedai kopi bernama Starbucks. Oh, jadi Husna, nak tahu tak nama asal Starbucks sebelum Starbucks lagi? So, panjang kan nama dia, Fadil? Panjang. Ni mencabar iman saya nak sebut ni. Producer tak tahulah ada gelak ke tak, saya sebut je lah Picot and Cargo House. Nampak pandai? Bukan Picot Cargo itu- House. Macam Fadil cakap tadi. Itu waktu praktis kita orang sebut Picot Cargo House. Sedih dengarnya. Okey, jadi mereka menamakan kedai kopi ni Husna dengan nama yang saya sebut tadi dah. Tak nak ulang bunyi lain. Okey, selepas berapa tahun menjual biji kopi. Selepas jual biji kopi berapa tahun, barulah ada nama Picot Cargo House. Kau House. Minta producer tulis kat bawah ni, saya risau kena kecam ni. Okey, dan kemudian Husna, barulah mereka menamakan kepada Starbucks dengan hanya menjual biji kopi yang premium pula. Betul, sebenarnya nama Starbucks tu sendiri sebenarnya ada ceritanya sendiri. Oh, ada cerita pula. Okey, bukannya seterusnya. macam terus dia macam fikir, oh Starbucks. Bukan Starbucks. gitu. Macam tu, sebenarnya bukan, dia inspirasikan daripada satu buku, satu novel. Okey. Daripada novel Moby Dick. Sebab di dalam novel tersebut ada berceritakan tentang kapal lah, dan kapten kepada kapal Kapten tersebut. apa nama dia? Kapten apa? Kapten Bukan Husna? Kapten Husna, Bukan. tetapi dia adalah Kapten Starbucks. Dalam novel tu ada nama Kapten Starbucks. Yes, so Okey. that's why lah diinspirasikan dan jadilah Starbucks yang macam mana yang anda minum sekarang. Wah, tengok kedai Starbucks mula pada tahun 80-an sehingga kini. Betul. Dan seterusnya tak tahu nak cakap apa. Seterusnya Starbucks pernah jual kopi termahal dalam sejarah dunia. Nak tahu kopi apa? Pumpkin spice latte. Lebih TV rosak Husna. Bantuan tak nampak ni Husna. Tak nampak. So sebenarnya dia pernah menjual biji kopi tersebut sehingga ke harga $93.6. Bersama dengan RM386. RM380. Sebiji kopi. Satu shot. Ui, nampak Ya, tak? betul. Ada 101 shot. nampak tak? Saya perlu kebantuan. Sebab, okey, nampak tak? Walaupun ada setengah orang kata, ada ke nak, macam contohlah, usahawan selalu refer kat kami kan, dia cakap barang produk saya mahal, ada ke orang nak beli? Starbucks jual pada 101 shot dengan harga sedemikian. Kopi je kot. Betul. Mungkin waktu tu dia nak test market. Demand orang. That's why lah sebenarnya dalam usahawan, anda buat bisnes, anda wajib buat survey dahulu. Yes. Apa yang orang luar mahukan, bukan apa yang kita mahukan. Betul. Market validation. Betul. Mungkin saya rasa owner Starbucks ni pun bukan penggemar kopi, tapi disebabkan market suka kopi, dia jual je. Betul. Dan bercakap tentang Starbucks ni juga, sebenarnya kita tahulah Starbucks ni ada dijual yang ais, ada jual frappuccino. Yes. Sedap tu. Anda tahu tak, sebenarnya frappuccino ni bukan sahaja-sahaja keluar frappuccino. Bukan? Dia sebenarnya adalah hasil kolaborasi dengan Kenny G. Oh, Kenny G yang sama dah tu. Jangan sambung sampai habis. Okey, Kenny G ni of course lah, ramai yang kadang tak tahu, dia sebenarnya pemain saxophone. yang yang terkenal. Betul. So sebenarnya pada awalnya Kenny G dia just nak collaboration je sebagai investor. Satu lagi info penting. Apa Kalau dia? kita nak membangunkan bisnes kita, of course kita perlukan investor. Apa dia? Investor dalam bahasa Melayu Fadil? Pelabur. Pelabur untuk menaikkan lagi bisnes kita. Betul. So itu apa yang Starbucks buat pada awal dulu. So once dia collaborate dengan Kenny G, so sebenarnya Kenny G dia ada idea dia mencampurkan kopi dengan daun teh. Kalau kat Malaysia sekarang orang panggil kopi cam. Cam. Kopi cam. Kopi yang teh cam lah. Terancam saya. Okey, campur daun teh jadi apa? Cam, okey. Hasil lah frappuccino. Oh, bukan campur ais tapi campur. Kan? Betul. Sebenarnya hasil daripada dua ingredient ni lah. Dia menghasilkan frappuccino makin lazat. Lazat. Frappuccino ini adalah menyebabkan harga rumah di sekitar Starbucks naik mendadak, tak masuk akal. Betul, tak masuk akal Kalau dekat kita ada masalah ni, MRT naik je, harga rumah naik. Tapi dengan Starbucks, rumah naik. Macam dorang punya negara ni. Kan? Sebabkan Starbucks, ketul Starbucks terus harga sekitar. Saya doa lah lepas ni buka kat sebelah rumah saya. Patutlah harga Starbucks reserve dekat Taufikan Negara tu. Bukan harga Starbucks reserve, harga rumah Betul. kat situ Mahal.
Minta dengan Allah, tuan dan puan. Pemilik segala rezeki. Kau jangan takut sebab Allah Maha Kaya. Kau usaha keras cari duit. Kau usaha keras siang dan malam cari duit. Tapi engkau cari Allah tak sekeras engkau cari duit. Kalau rezeki kita, tuan dan puan, ada perisai yang sedang halang rezeki kita daripada turun. Perisai itu adalah dosamu. Buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Susah-susahkan diri. Tinggalkan apa yang Allah benci. Nescaya mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Rezeki tak lambat tak cepat. Rezeki tak pernah salah alamat. Berhenti berharap pada manusia. Manusia jalinkan silaturahim. Tapi minta dengan Allah. Letak kepercayaan kepada Allah. Husna, macam mana kita makan sesama hari tu? Kenyang, sedap. So kali ni Fadil dah tak pergi berseorangan seperti biasa. Kali ni saya ikut Fadil. Ya, kalau tidak, seminggu tu tuan-tuan dan perempuan muncung dekat itik. Marah, tak dapat ikut. Kali ni kita pergi sesama. Kalau anda nak tahu kita pergi mana, kita makan apa, wajib stay tune. Jom tengok. Among all tempat I pergi, I think here portion besar. Makan tengah hari, kenyang sama malam. Itu yang lain lah daripada yang lain. Hai, Assalamualaikum. Finally, dapat juga colek Husna untuk join dekat program Aku Lapar. So sekarang ni kita berada di mana, Fadil? Okey, kalau anda semua nak tahu, kami berada di warung kopi dekat Kubu Gajah. Dan saya sarankan kepada semua food hunters, anda wajib ke sini sebab anda akan dapat nikmati pemandangan yang sangat cantik dekat sini. Betul. Selain menikmati makanan yang sedap. Okey, nak tahu apa yang kami bakal makan? Stay tune. Jom. Ting. Husna, macam magic tak? Betul, kita tengok sini pun dah banyak makanan dah tersedia. Wow, dan presentation wise pun sangat lava. Okey Husna, boleh perkenalkan satu persatu apa yang berada di depan mata kita? Saya teruja sangat. So kali ni kita akan ada salted egg chicken chop. Wow. Dan sebelah sini saya pula kita ada chili fries. Chili fries. Chili fries. Ya. Dan seterusnya kita ada lamb chop. Lamb chop. Lamb chop. And then kita ada fish and chip dan house burger special. Dan ini dinamakan New York fish and chip, betul Husna? Betul, New York fish and chip. Ni seafood buttercream pasta. Wow, saya tengok kat sini dia ada sotong dan ada udang yang berlebih-lebihan. Dan creamy sangat saya nampak. Hai, nama saya Sarah. Saya daripada Kampung Melayu Subang. Saya suka dia punya chicken chop, oriental chicken chop, dia punya western dengan saya suka dia punya caramel macchiato. I would say makanan sini konsisten lah. Dia punya chicken chop daripada dulu yang saya tahu memang salted egg dengan oriental. Among all tempat I pergi, I think here portion besar for harga yang berpatutan. People should come here whenever they can. Walaupun dia jauh sikit to travel tapi it's worth it lah. So Husna, macam mana kita nak mula yang mana ni Husna? Saya akan try untuk salted egg chicken chop. Okey. So Fadil akan try seafood buttercream pasta. Saya dah potong secubis ayam. Kalau tengok sini dia ada full of salted egg dan dia ada fries dan dia ada ni lah brokoli, dia ada kobis. Saya akan try makan. Sementara Husna try makan tu, saya nak rasa kuah dia tu. Wow. Macam mana Husna? Dia sedap sebab dia punya kerangupan ayam tu dia saluti dengan salted egg tu sangat sebati, sangat ngam lah orang kata. So, apa yang bakal saya makan hari ini adalah creamy, butter creamy seafood pasta. Senang betul So, kalau boleh nampak, macam saya beritahu tadi, besar portionnya. Dan sebenarnya kalau hidangan-hidangan kat sini 1 to 2 packs pun boleh makan. Betul. Kalau anda nak makan seorang tu boleh, tapi kenyangnya sampai ke malam. Kan? Makan tengah hari, malam dah tak payah dinner dah. Sebab tu Dia namanya loaded. Dengan apa? Ada sotongnya, ada udang. Lepas tu dia punya sos creamy sauce tu lah yang menarik perhatian. So saya nak rasa dulu pasta ni. Okay, bismillah. Gila. Sedap. Sangat sedap. Selalunya bila kita sebut creamy,
dia akan rasa muak tau. Tapi yang ni, dia punya creamy tu hilang selepas adanya kepedasan-kepedasan cili. Betul. Sebab kalau saya rasakan udang ni sekali dengan apa tu? Sos Creamy creamy, sos tu kan. Dia memang dia rasa macam sebati lah, tak ada rasa muak. Fadil nak tahu, kedai ni sambil makan, kita boleh tengok tau benda-benda barang yang dekat dalam kedai ni sebenarnya what you see is what we sell. Okey, kalau kita pergi kedai perabot, kita hanya nampak dekat sales gallery tau. Kita dah dapat feel. Betul. Tapi yang ni, kita dah rasa kita makan satu family contoh kan. Betul. Lepas tu rasa macam, seronok lah makan kat sini sebab perabot dia pun best. Boleh pergi kaunter cakap, I nak this table. Bawa balik. Diorang akan uruskan. Serius Ustaz. Okay. Dengan meja-meja dan apa, pokok-pokok pun boleh beli. So that's why I said, what you see, Yes. you can buy. Bye. Dan dia ada RM je. Pokok, lukisan semualah. Beli kedai je belum lagi. Seterusnya, apa yang ada depan mata Husna? So sekarang ni saya nak try lamb chop pula. Apa yang menariknya lamb chop dekat sini Husna? Kita tengok kat sini, dia ada full set lah. Dia ada mashed potato, dia ada dia punya sayur. Ni homemade tau. Ni bukan black pepper buat. Dia Bukan punya juicy Fadil. Juicy, daging kambing dia juicy gila. Kita try dengan black pepper sauce ni. Okay. Kita try Dan sementara Husna kunyah tu, apa yang saya nampak dekat mata kasar saya kan, kambing ni, lamb chop ni, portionnya sangat besar. Saya dah rasa dia punya daging. Takkan rasa ayam. Bila saya gigit je, dia rasa macam sedap. Ni saya dah cuba hasil potongan Husna. Saya cicah dengan dip dia punya gravy. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Kelebihan lamb chop kalau anda order dekat warung kopi, kulit dia macam crunchy tapi dalam lembut. Yes. Dalam lembut. Betul. Memang menarik. So, ada depan mata saya ni adalah house burger. Tengok ni, ketebalan dia besar dia. Okay, saya gigit dulu Ustaz. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Favorite saya lah, senang cerita. Sebab daging dia, bila dia grill tu, dia grill secukup rasa. Betul. Sebab memang kalau makanan ni, kita kena pandai jaga dia punya masak dia lah. Kalau terlebih masak pun dia akan efek. Kurang masak pun dia akan efek. Tebal ni, guys. Sebab tu saya cakap, makan tengah hari, kenyang sama malam. Betul. Okey Husna, burger tadi macam mana? Penat punya? Penat punya sebab dia punya ketebalan daging tu. Bukan penat sebab liat ke apa, tapi Betul. tebal lagi. Kenyang kan? Betul, kenyang. Okey, apa yang ada ni? Dan saya sekarang ni ada dengan saya chili fries. Tak lengkap kalau tak ada extra chili sauce. Betul. Rasa chili sauce. So, sekarang ni kita tahu chili fries ni dia akan ada dia punya bolognese macam ala-ala bolognese. Okey. Dan dia ada daging je dalam dia. Wah, memang boleh nampak dia punya daging tu bersepah-sepah. Saya try Fadil. Sedap. Kau tahu bolognese Apa sauce bolognese? dia ada dapat isi sos macam tomato tu, tomato puri tu. So disalutkan dengan fries ni supaya dia ada sedikit rasa terhadap fries tersebut. So siapa yang macam nak try fries yang luar biasa ataupun fries yang sedikit ada rasa macam spaghetti, boleh try untuk chili fries ni. So New York fish and chip bukan datang dari New York, datang dari warung kopi tapi adaptasi New York orang kata. Yang menariknya kat sini ada dua kepingan ikan chip tu, fish and chip. Bawah tu dia penuhkan dengan fries. Dan dekat sini anda boleh nampak the tartar sauce. Tartar sauce dan ada lemon untuk diperas. Tapi selalunya kebanyakan kedai-kedai yang serve fish and chip dia tak letak ada gravy atas ni tau. Mesti kosong kan? Kosong je. Tapi tengok ni, ada lebihan kuah. Saya tak tahu kuah apa, saya nak rasa dulu. Okey, bismillah. Dia sedap Kan? Dia punya sos atas ni, campuran ni, Indonesia style. Ni bukan beli yang jenis yang fide yang Yang dekat frozen tu bukan. kan. Dia macam betul-betul fresh yang dapat ikan tu and then dia breaded kan dengan breadcrumb tu. Nama saya Irfan. Saya adalah owner and director untuk Warung Coffee dan Wood and Steel Design. So basically kita adalah satu company start off dengan design company. So kita buat all the furnitures, we do ID and after that we started doing F&B. Kenapa Warung Coffee? Sebab we started with Wood and Steel. So Wood and Steel ni is very western based. So sekarang ni Warung Coffee kita ada Asian food, kan, nasi goreng, kita ada all the different kind of wood and steel food lah.
And everything here is for sale. Dari segi ID, dari segi furniture, pokok, painting, semua for sale. Tu yang lain lah daripada yang lain. Best lah Husna makan kat sini. Best sangat makan kat sini. Sekarang tengok sini pun penuh dengan hijauan. Dan jangan risau, yang ini semua boleh bawa pulang. Beli je dekat warung kopi. Betul. So, kalau anda yang nak berminat nak datang sini, nak dapatkan this kind of vibe, Betul. anda boleh ke warung kopi. Dan mudah je kalau rasa macam nak makan kat rumah, tak nak makan kat kedai sebab SOP ke, bukan sebab SOP. Anda takut dengan virus COVID ataupun anda tak cukup 2 dos saja, risau. Boleh je WhatsApp nombor di bawah ni dan kemudian akan mereka arrangekan Lalamove hantar ke rumah anda. Dan sekarang ni saya dah tak aku lapar dah sebab aku dah kenyang. Ya, sebab ini adalah episod terakhir untuk segmen kali ni. Betul, kali ini. Jadi jangan lupa kepada anda yang berada di rumah, please subscribe juga. Walaupun ini episod terakhir, kami perlukan sokongan anda untuk kita season 2 pula insyaAllah. Okey, jadi jumpa anda kalau ada jodoh dan rezeki. Bye-bye. Seronok tak aku lapar tadi bila kami berdua makan bersama? Best kan makan kat situ? Dan Husna, saya nak beritahu Husna aktiviti yang bakal berlangsung di Final Evo minggu ini. Yang pertama apa Husna? Yang pertama, kalau anda nak automasikan jualan bisnes anda boleh join 14 hari percuma saja. Mudah. Untuk dapatkan seskip secara percuma. So, anda boleh join di seskip.com. Dan kepada anda yang sekarang trend TikTok kan, tapi nak jana sales dekat TikTok, mudah je. Join TikTok Marketing Masterclass 3 November ni jam 9 malam ataupun layari je www.mentorhead.com/TMM. Okey, kepada anda yang rindukan suara Tom Fadil yang macam Tom Fadil cakap sebelum ni. Okay. So, kita akan ada Marketing Masterclass pada 4 November. 4 November. Iaitu pada hari Khamis 9.30 pagi. 8.30 Husna. 8.30 pagi. Di Telegram channel. Dan kalau nak join, tekan fahdi.me saja. Gitu. Okey, seterusnya Husna. Kalau nak tengokkan Fadil live pula di Amazing Rezeki, webinar Amazing Rezeki Husna. Betul. Lupa dah nak cakap apa. Okey, tajuknya adalah Rahsia Jemput Rezeki dan Kekayaan pada 2 November ni 9 malam hari Selasa, ataupun pergi ke www.evolusi.my/webinar-live. Dan seterusnya, Agent Pro menawarkan konsultasi percuma. So, untuk kepada yang nak ganda jualan bisnes tanpa memerlukan kos yang banyak, terus pergi ke www.agentpro.com. Dan kepada anda yang tengah stres ke, tengah down ke, dengar je lagu terbaru Final Evo, Buat Mati Tak Buat Mati, di channel YouTube Fadi Ghazali. Search je, Buat Mati Tak Buat Mati, dengar. Husna, sedar tak sedar dah 6 episod dah The Final Show ke udara. Ke udara. Maksud dah 6 minggu dah kita bersama, kan? Betul, pelbagai celoteh, pelbagai info dan manfaat yang anda dapat daripada The Final Show ini. Dan kami di warga The Final Show termasuk tim produksi ingin memohon maaf sangat-sangat kalau ada terkasar bahasa, terlajak perahu, macam tik sebelum ni Husna kata terkucil. Sebenarnya nak cakap apa tu Husna? Terkecil hati. Terkecil hati. Jadi kalau ada rezeki kan Husna kan, insya-Allah. Tapi yang penting anda kena keep on subscribe dan like dan share lah. Itu paling penting. Pastikan anda stay. Jangan Funny Show dah habis nak unsubscribe YouTube Funny jangan. Sebab apa? Sebab sambung. Okey. Sebab kita akan kupaskan banyak lagi info-info ataupun ilmu-ilmu bisnes kepada anda. Teruskan subscribe Fadi Ghazali. Betul. Dan jika ada rezeki lagi, insya-Allah kita boleh berjumpa lagi kan Ustaz? Last Ustaz kita buat tagline Ini adalah Pot Lepak Usahawan Awesome. Saya host anda Fadil Rasul. Dan saya Husna Shuna. Bye-bye. Assalamualaikum. Suka dengan konten tadi? Jangan lupa klik butang subscribe, like dan share pada kawan-kawan tau. Dan paling penting tu butang loceng. Klik butang loceng
untuk dapat notification. Ingat, nak bangun-bangun, nak tidur-tidur, jangan duduk tengah-tengah. Buang masa. Pagi.